Ketika malaikat main duduk di kepala dia, malaikat pun rentap nyawa dia. Waktu dia merasakan kesakitan mati buat kali pertama, dia tahu ini sakit mati. Ketika itulah kata Rasulullah, rohnya berlari-lari di dalam tubuhnya. Tak mau dia, tak mau dia. Dunia aku masih jauh, aku tak pernah fikirkan tentang akhirat. Tuan-tuan, orang ahli dunia, dia tak pernah fikir tentang akhirat. Dia tak pernah terfikir untuk memeluk Nabi SAW. Dia tak pernah terfikir untuk melihat keindahan syurga. Jauh sekali. Dia duk ingat dunia ini adalah tempat tinggalnya. Dia duk ingat dunia ini adalah destinasi terakhir dia. Sebab tu apabila dia merasakan rentapan kematian, hari itu telah menghilangkan keseluruhan nikmat hidup dia selama 63 tahun. Tak ingat ah. Tak, dia lari. Malaikat tarik lagi, dia lari. Malaikat tarik lagi. Nabi kata seperti duri yang dikeluarkan daripada arah yang bertentangan, daripada kulit bulu yang basah, lalu terkeluarlah bulu, kemudian terkeluarlah kulit. Tak. Dan kesakitannya lebih lama kerana roh itu tidak merindui akhirat. Dia tak mau pi, tuan, dia tak mau pi. Waktu malaikat duk tarik tu, dia panggil kereta aku. Ketika Israel tarik nyawa dia, dia menyerit, buang KWSP aku. 230,000 tuan, 230,000. Tak ada guna lagi. Baru guna sikit. Nak sedekah kedekut, nak pergi haji kedekut. Akhirnya Allah ambil nyawa. Waktu malaikat duk tarik tu, dia menyerit, banglu aku, banglu aku. Siap waktu umur 58, 59 Allah ambil. Baru setahun rasa banglo tu. Baru setahun rasa banglo mewah dia. Menjerit, panggil dunia, dan dunia tidak akan menoleh kepadanya. Habis bila sampai di sini, gara-gara dunia bunyi. Kadang-kadang tentang siapa yang pernah tengok orang nazak, dia kan bila sampai sini ni, itulah gara-gara. Apabila roh sampai di sini, dia melihat dua alam. Dia pun tengok wajah malaikat maut. Nabi kata sudul wujuh, hitam melegang. Habis apabila kamu melihat wajah malaikat maut datang dalam keadaan yang hitam melegam, ketahuilah bahawa kematian kamu adalah su'ul khatimah. Dan sebentar lagi kamu akan dibakar dalam lubang daripada lubang-lubang neraka Jahannam. Habis dia, tuan-tuan. Dia nak ke dia tak nak, roh dia dikeluarkan hari itu. Bayar 1000 bilion ringgit pun, roh dia akan dikeluarkan pada hari itu. Dia menangis air mata darah, roh dia akan dikeluarkan pada hari itu. Sya'am aba, dia nak ataupun dia tak nak. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Maka berakhirlah pintu taubatnya, tidak akan dibuka kepadanya buat selama-lamanya. Habis dia, tuan-tuan. Nak minta siapa, tuan-tuan? Waktu tu nak minta pertolongan dengan siapa? Setiap inci wajah malaikat maut adalah kebengisan. Kita manusia kena tengok semua ni baru nampak bengis. Malaikat maut tengok sini, nampak bengis dah, menggegar. Lalu didatangkan kafan daripada neraka, wangi bau-bau busuk daripada neraka, dilumurkan kepada ruhnya, dibawa naik ke langit. Malaikat yang menjaga pintu langit bertanya, siapa? Malaikat maut jawab, roh fulan bin fulan. Lalu malaikat yang menjaga pintu langit melihat senarai, tidak ada nama beliau di dalam sini. Allah mengherdik rohnya daripada atas, humbankan rohnya ke bawah. Tuan-tuan, dia dah mula hina dah. Dia dah mula hina dah. Dulu dia hidup di dunia, semua orang panggil dia bos. Tuan tak pernah solat. Dulu dia hidup di dunia, dia tak pernah lalu kawasan orang ramai ni. Dulu dia hidup di dunia, dia tak pernah buat kerja susah. Kali ni dia pergi ke akhirat, dia tahu langit tu tinggi ke rendah. Allah sebut dalam Al-Quran surah Al-Hajj, kalau tak silap saya, ayat 31, tentang roh yang ditendang dan ditolak tidak melepasi langit yang pertama. Fatahwi bihi rihu fi makanin sahiq.
Lalu roh itu dibawa dan dihumban melalui angin kencang, jatuh ke dalam satu tempat yang hina. Tuan-tuan, tak naik tuan-tuan ke langit. Maklumat ni tuan-tuan, saya akan ingat, tuan-tuan akan ingat. Minta kita selamat daripada roh kita diusir oleh para malaikat. Kalau kena usir tuan-tuan, tuan-tuan nak minta tolong siapa lagi? Alam tu tak ada dah. Tuan-tuan, itu perjalanan roh yang fasik. Dia dihumban ke bawah, masuk ke bawah. Jenazah dia tak ada anak-anak yang peduli, semua upah orang mai. Kolek sana, kolek sini, bagi mandi, percik ayak, dah selesai. Bungkui, bangkai. Mana ada orang anggap dia ayah? Karena itu bukan ayah mereka. Mereka diubah untuk memandi dan mengkafankan jenazah tu. Ni mayat nak tanam bila orang panggil mayat. Tapi kalau si anak yang mengkafankan ayah kami, akan disolatkan pada pukul sekian-sekian. Ayah kami. Kalau bukan, ni mayat ni bila nak simpan ni? Mayat tunjuk ni mayat ni. Tak ada anak soleh, tak ada. Wakil zuriat dia tak ada. Dibawa ke masjid. Nah, siapa jadi imam? Tok Imam. Tok Imam pun katakan macam tu lah. Ya Allah, ampunkanlah dia, ya Allah. Doa macam tuan-tuan dengar. Ya Allah, bersihkanlah jenazah ni, ya Allah. Hari ni terakhir baginya, ya Allah. Tok Imam duk tengok pun. Siapa nak doa untuk kamu daripada hatinya? Melainkan anak kita sendiri. Ini ayah kami, ya Allah. Ayah kami, ya Allah. Tok Imam pun baca talqin apa semua, balik. Tok Imam awal lagi lah. Ni nak kena kopi O dengan roti canai apa lagi tu. Ni siapa dia? Bukan ada kena mengena dengan dia. Anak tuan-tuan, anak kita nak tunggu 5 minit dah. Panas mak, jom balik mak. Panas ni. Saya tersinggah tom jam mana-mana ke ikan 3 rasa. Kita akan melihat harta kita balik, anak kita balik, isteri kita balik, pangkat kita balik, orang yang sanjung kita dunia semua balik. Yang berada di samping kita hanyalah satu manusia dengan berwajah buruk. Itulah amalan dosa kita. Dia duduk tepi kita, muka dia buruk. Dia kata, ana amaluka sayyi. Aku adalah amalan-amalan kamu yang kotor, yang keji. Dia duduk tunggu. Tuan-tuan, setiap orang yang baru mati, dia menunggu doa orang pada hari itu. Duduk tunggu. Hak sulung ambil geran tanah. Hak nombor 2 duduk cari cincin mak. Hak mati, mak mati, pakai duduk cari cincin. Hak ada batu hijau cantik tu, hak tu lipat 18,000 tu. Mak duduk dalam kubur, duduk tunggu tu. Mak duduk dalam kubur, duduk tunggu. Doa anak mana yang nak turun ni? Hak nombor 4, nombor 5 duduk berebut kereta BMW. Ayah bagi kat aku dah. Waktu hidup dulu pun ayah duduk kata dah, kereta ni angah punya. Ayah duduk bawah, duduk tunggu. Tak ada. Sebab tu tuan-tuan, waktu kita duduk hidup ni, kalau ada harta lebih, bagi. Kita pula tahu anak-anak kita memang kita mati, dia tak bagi punya. Kemudian ketika itu turunlah malaikat Munkar dan Nakir. Aswadan, hitam legam. Azraqani a'yunuhuma, kedua mata mereka biru. Aswatuhuma karra'd, suara mereka seperti halilintar. Apabila mereka bercakap, keluar api daripada mulut mereka. Di tangan setiap seorang ada mitraqun min hadid, penukul besi. Sekiranya diketuk ke atas sebuah gunung besar, lazabatil jibal, maka hancur berkecailah gunung tadi. Hadis ni Sahih Bukhari. Apabila Munkar dan Nakir turun, dia tak tanya banyak soalan. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Maka Nabi pun kata, orang-orang fasik yang mati dalam keadaan su'ul khatimah akan jawab, la adri. Ni ayat Rasulullah. Tuan-tuan, kita bila orang tanya kita tak tahu, sebiji macam itulah yang Nabi sebut dalam Sahih Bukhari. Apabila disoal oleh suara yang sekuat halilintar itu, yang keluar api daripada mulutnya, bila dia tanya man rabbuka, soalan senang saja. Tetapi ketika itu jawapan yang akan diberikan bukan berdasarkan ilmu, tetapi berdasarkan amalan. Ilmu tuan-tuan semua tahu jawapan soalan dia, tuan-tuan boleh sebut soalan kedua. Bila dia jawab tuan-tuan, dia kata la adri, aku tak tahu. Lalu dipukul oleh malaikat.
bam, hidup balik. Soalan kedua dalam Sahih Bukhari, madinuka, apa agama kamu? Nabi kata dia akan jawab dengan jawapan yang sama, la adri, aku tak tahu. Kemudian diketuk. Ditanya soalan ketiga, siapakah lelaki yang diutuskan kepada kalian untuk menerangkan tentang Allah? Jawapan kita adalah lelaki itu adalah Rasulullah. Begitulah soalan keempat, kelima, soalan mudah. Akan tetapi kita tak jawab dengan pengetahuan kita, kita jawab dengan amal kita. Lalu diketuk. Apabila tak lulus soalan Munkar dan Nakir, maka tempat kita adalah lubang neraka. Penduduk warga negara taman syurga takkan boleh berjumpa dengan warga negara lubang neraka. Begitulah sebaliknya. Apabila kita masuk ke taman syurga, kita cari ayah kita. Ayah, satu rumah ke satu rumah ke satu rumah ke satu rumah. Orang pun tanya, ayah kamu siapa? Ayah saya sekian. Semenjak saya masuk ke alam barzakh, saya tak pernah melihat ayah saya. Para ulama pun datang kepada lelaki ni. Ulama jawab, ayah kamu di negeri sana, beliau berada di lubang neraka. Sebab itulah penduduk di taman syurga tidak akan melihat ayah kamu. Dia tak jumpa sana, belah sana, yang belah sini, belah sini. Alam yang berlainan.